Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya? Jangan lupa subscribe. Mwah. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, Assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikmal Nur. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? First of all, aku nak minta maaf kepada korang yang tengok intro aku tadi yang macam taik beruang tu. Tapi tak apa, itu je yang aku mampu nak buat. Okay, so okay tak? Kalau okay, komen kat bawah nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay, aku nak ucapkan terima kasih juga kepada korang yang dah klik video ni dan dah subscribe, like, comment and share. Dan aku nak minta korang untuk follow all of my social media dekat Instagram, dekat TikTok dan juga dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, nak dijadikan ceritanya macam ni. Aku nak minta tolong korang, macam dekat video-video yang lepas, aku nak minta tolong korang untuk tekan link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah. Korang tekan link tu, download. Lepas download, buat account. Lepas buat account, korang screenshot korang dah buat account tu, nanti hantar dekat DM Instagram aku. Okay, aku dalam proses nak membalas lagi untuk yang sesi-sesi lepas. Okay, untuk sesi kali ni, aku akan buat macam ni. Korang screenshot. Okay, waktu korang nak DM aku dekat Instagram tu, korang hantar screenshot dulu. Lepas tu korang tulis done. Korang tulis done macam tu. Sebab nanti bila aku tengok kat DM dah tulis done, nanti aku akan buka dan aku akan hantar link group Ikmal Nations ataupun Ikmal Fans dekat WhatsApp. So korang akan dapat link WhatsApp tu. Korang tekan link WhatsApp, korang akan masuk dalam group Ikmal Fans dekat WhatsApp yang official. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Dan korang akan dapat nombor aku. So senang je, korang tekan je link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Korang tekan link tu, korang download. Lepas download, register ataupun buat account, screenshot, pergi dekat DM Instagram aku, hantar. Lepas tu tulis done. Bila korang tulis done, maka aku akan tengok benda tu selesai dan aku tengok, aku terus hantar link WhatsApp tu. So korang boleh dapat masuk dalam group WhatsApp Ikmal Nations official yang under aku punya. So official punya, okay? Nak dijadikan ceritanya macam tu. So aku tak paksa, tapi aku harap korang boleh tolong okay? Okay, nak dijadikan ceritanya macam ni. Semalam aku ada buat live dekat TikTok petang sebelum nak berbuka. Lepas tu aku ada buat, apa orang kata, buat live lah, cerita seram. Lepas tu ada 3 chapter. Yang pertama bertajuk Baby Alive, yang kedua bertajuk Batu Seremban dan yang ketiga bertajuk Beyblade. Okay, nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, so tanpa basa-basi aku nak cerita kat korang lah pasal Baby Alive, Batu Seremban dan juga Beyblade. Dan ketiga-tiga cerita ni aku yang mengalaminya. So ni waktu aku kecil-kecil dulu dah nak dijadikan ceritanya macam tu. So kalau tak sabar lagi nak buat apa lagi, tanpa basa-basi, jomlah kita mulakan cerita seram kita pada hari ini. So sebelum tu buat apa? Tutup lampu. Guys, so tanpa basa-basi, jomlah kita mulakan cerita seram kita pada hari ini. Mula dengan chapter yang pertama yang bertajuk apa? Bertajuk Baby Life. Okay, Baby Life ni apa? Okay, untuk pengetahuan korang lah, adik-adik ataupun korang yang sebaya dengan aku yang tengok video ni, kalau korang dulu sebaya dengan aku, mesti korang pernah dengar pasal Baby Life. Baby Life tu macam mana? Baby Life tu macam ni. Okay, Baby Life tu dia macam bentuk patung macam ni. Dan bentuk patung ni sebenarnya anak patung yang hidup. Tapi bukan anak patung yang hidup dia boleh berjalan tiba-tiba tu, bodoh. Dia macam ni, anak patung yang korang boleh suap makanan kat dia, lepas tu dia boleh berak, korang boleh tukar lampin dia macam tu. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay, makanan yang korang kena suap tu bukan tempoyak yang mak kau masak hari tu, bukan. Bukan budu yang kau cicah-cicah dengan bendi, bukan. Dia ada makanan khas untuk Baby Alive ni, untuk mainan ni, untuk dia makan dan untuk dia berak, dan ada lampin khas untuk dia. So nak dijadikan ceritanya macam ni. Okay, kalau korang boleh tengok lah, Baby Alive dia ada barang-barang dia tersendiri. Korang tak boleh buat macam sesuka hatilah. Dan nak dijadikan ceritanya, Baby Alive ni harga dia sangatlah mahal. Okay, waktu aku kecil-kecil dululah, aku kan selalu main pondok-pondok, main rumah-rumah dengan kawan-kawan aku kan. Baby Alive ni harga dia bapak gila mahal lah. Waktu tu memang rasa macam nak beli handphone pun boleh lah. Dekat Toys R Us tu, dekat mall-mall tu, memang dulu kalau budak ada Baby Alive tu, memang dia budak kaya lah. Memang mak ayah dia kaya lah, nak dijadikan cerita macam tu. So kalau budak-budak perempuan atau budak-budak lelaki yang minat sangat main Baby Alive ni, tengah-ngah je lah tengok member tu main Baby Alive tu. So nak dijadikan ceritanya, Baby Alive ni macam ni cerita dia. Baby Alive ni dia ada banyak. Dia memang dia ada banyak. Dia ada yang kulit putih, dia ada kulit hitam sikit, dia ada kulit gelap-gelap sikit. Nak dijadikan cerita macam tu. So ada seorang kawan aku ni yang duduk dekat quarters aku juga. Okay, dia perempuan, dia ada Baby Alive ni. Memang banyak dia buat collection Baby Alive ni dekat rumah dia. Dia memang, mama dia memang orang kaya lah kan. Mama dia, papa dia memang selalu manjakan dia. Dia anak tunggal. Lepas tu dia pun nak apa-apa semua mak ayah dia bagi. Waktu aku kecil tu, ada kawan-kawan perempuan aku sekali, kawan-kawan lelaki sekali, semua sukalah tengok Baby Life tu. Sebab nanti kita boleh cakap macam kita cakap dengan dia macam, "Hi baby, hi mama." Nanti dia balas,
Macam tu. Hai babi, terus tak balas. Dia kena hai baby, bukan hai babi. Alhamdulillah pula. Astaghfirullahalazim. Mencarut pula di bulan yang mulia ini. Okey, nak dijadikan ceritanya macam ni. Okey, dia kan selalu, kawan aku ni, dia selalu cakap besar tau. Dia selalu cakap besar. Dia macam, oh baby life aku boleh makan ni. Aku ada baby life ni. Aku ada baby life ni. So kawan-kawan kita orang yang lain tu macam, aku tak rasa apa sebab aku memang tak minat sangat lah baby life tu. Kawan-kawan perempuan aku semua cemburu lah kan, sebab dia orang tak dapat baby life ni. Dia orang tak mampu nak beli, nak dijadikan cerita macam tu. Tapi si Badigo ni konon-kononnya ada banyak baby life. Lepas tu dia pun mencanang sana, mencanang sini, mencanang sana, sampai lah budak-budak ni cemburu nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, aku dengan kawan aku yang satu quarters ni, kita orang ni duduk satu sekolah lah. Bukan duduk satu sekolah, kita orang ni satu sekolah, classmate pula tu waktu sekolah rendah. Lepas tu kita orang ni macam duduk dekat-dekat lah, lelaki perempuan. Waktu tu kecil lagi, duduk dekat-dekat. Lepas tu dia pun cakap lah dengan kawan-kawan dekat sekolah, weh baby life aku boleh buat macam ni, baby life aku boleh buat macam ni. Kita orang pun macam, oh ya ke, baby life kau boleh buat macam tu? Macam tu. Takkanlah aku nak cakap macam tu, nanti kan dia menangis pula kan. Tapi kita orang pun macam support je. Kawan-kawan perempuan aku semua macam, ya ke, baby life kau boleh buat macam tu? Dia memang bodoh lah pergi percaya 100% nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu cerita dia macam ni. Okey, keesokan harinya dia tak datang sekolah. Kita orang tak pelik lagi lah. Lepas tu esoknya lagi dia datang sekolah. Dia datang sekolah tu dalam keadaan dia macam orang kata dia demam. Dia demam, dia sakit, dia bad mood. Macam tu nak dijadikan ceritanya. Dan nak dijadikan ceritanya, waktu dia bad mood tu, kita orang tanyalah, kenapa kau datang sekolah macam ni? Kena marah dengan mama ke? Macam tu, tak dapat baby life ke? Tapi nak dijadikan cerita, dia cakap macam ni, baby life aku nak bunuh aku. Aku dengan kawan aku macam, nak bunuh ke? Apa ni? Macam, dia macam tak logik baby life tu boleh bunuh dia. Kita orang ingat dia menipu, tapi kawan perempuan aku memang percaya 100% lah. Weh, you ke baby life kau nak bunuh kau kena report polis ni? Aku tak percaya dan aku percaya. Kau faham tak? Aku macam 50 percaya, 50 tak percaya. Macam tu, kau faham tak? Sebab baby life anak patung dia macam Barbie tu, tapi bentuk baby tu mana boleh bunuh orang. Lepas tu aku pergelak lah. Aku cakap, baby life tu nak bunuh kau. Macam tu. Lepas tu dia menangis. Dia cakap aku ejek dia. Lepas tu dia mengadu pula kat cikgu. Lepas tu aku pula kena marah dengan cikgu. Tak apa, aku redha. Okey, lepas dari peristiwa yang aku kena marah dengan cikgu tu, aku redha. Okey, aku tak apalah, aku kena marah pun. Aku nak buat macam mana nak dijadikan ceritanya macam tu. So, keesokan harinya dia tak datang sekolah. Dia tak datang sekolah keesokan harinya. Maksud dalam 3 hari dia tak datang sekolah macam tu. Dan bila 3 hari tak datang sekolah, memang cikgu nak keluarkan surat amaran lah kan, nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu cikgu pun tanyalah aku, Ikmal, mana kawan awak ni? Bukan kawan awak ni duduk dekat quarters rumah awak duduk ke? Lepas tu aku pun cakap, aku dalam hati macam ni, cikgu ingat dia duduk satu rumah dengan saya ke? Dalam hati aku kan, manalah aku tahu, aku tak tahu. Lepas tu aku cakap, cikgu saya tak tahulah. Sebab aku memang tak nampak dia keluar dekat kawasan-kawasan rumah quarters. Tak nampak langsung. Biasanya dia akan main dengan kita orang dekat depan lift. Walaupun dia main dengan baby life dia tu, tapi dia akan join kita orang main sekali lah. Nak dijadikan cerita macam tu. Dan nak dijadikan ceritanya lagi, dia tak keluar rumah. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, mama dia tu pun datang rumah mak aku. Lepas tu dia cerita yang anak dia ni masuk ward 3 hari, kekurangan air macam tu. Nak dijadikan cerita macam tu. Tapi mama dia ada cakap dengan ibu akulah, ada satu anak patung ni baby life dia, tapi yang warna gelap. Sebab baby life ni dia ada banyak warna kulit. Ada warna putih, ada coklat sikit, ada yang gelap. Nak dijadikan ceritanya. Dan baby life yang warna gelap tu, yang tiba-tiba ada dekat dapur, tiba-tiba dekat ruang tamu, tiba-tiba dia dekat bilik, tiba-tiba dekat bilik mak dia. Jadi si mama dia ni tiba-tiba rasa macam suspicious tau. Dia macam, apa benda lah dengan anak patung ni? Ini bukan cerita tipu-tipu, ini memang cerita betul nak dijadikan cerita. So kalau korang percaya, kalau korang tak nak percaya pun tak apa, aku tak paksa, okay? Sebab kita pun manusia sama-sama ada akal dan fikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, okay? Nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu si mama dia ni pergi ambil anak patung tu, pergi bakar dekat kebun belakang ni. Betul-betul kat kebun belakang ni bakar. Lepas daripada tu baru tak ada peristiwa pelik-pelik berlaku dekat rumah dia. Nak dijadikan cerita macam tu. So kepada korang lah kan, yang ada orang kata ada anak patung yang berbentuk manusia, ada kepala, ada badan, ada kaki, ada tangan, yang aku rasa korang tak payahlah nak displaykan dekat rumah. Sebab nanti malaikat rahmat tak masuk rumah tau kalau ada anak patung macam tu. Dekat bilik pun sama nak dijadikan cerita macam tu. So kalau korang ada anak patung macam tu, better korang simpan je lah dalam store ke, ataupun korang tutup dengan kain ke, simpan dalam almari, tutup dalam kain. Macam tu nak dijadikan cerita macam tu. So jangan displaykan, jangan tayangkan dekat ruang tamu, jangan tayangkan dekat bilik, jangan tidur sebelah dia. Nak dijadikan cerita macam tu, aku tak
sure lah kalau teddy bear pun sama. Mungkin kita kena tanya ustaz yang lebih pakar dalam hal-hal sebeginilah. Aku pun tak sure, okay? So nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, so chapter kita yang pertama yang bertajuk Baby Alive, anak patung Baby Alive tu dah habis. So kita pergi kepada chapter kita yang kedua yang bertajuk Batu Seremban. Okay guys, Batu Seremban tu apa? Okay, sebenarnya kalau orang yang tengah tengok video ni sama umur dengan aku ataupun macam bawah 2 tahun setahun daripada aku, mesti diorang dah tahulah Batu Seremban tu benda apa. Tapi kalau adik-adik yang waktu kecil-kecil ni, yang lahir-lahir dah pegang iPad, yang lahir-lahir dah pegang handphone, dah tengok apa benda Didi and Friend, korang tak akan kenal apa itu Batu Seremban ya. Batu Seremban tu ada macam ni. Okay, ni batu seremban. Dia ada banyak jenis. Ada yang betul-betul yang dijahit, ada yang bentuk macam batu. Tapi nak dijadikan ceritanya, waktu zaman aku, batu seremban memang dah popular gila lah. Memang kita suka sangat batu seremban tu. Dia macam ada 5 batu, kita kena campak, lepas tu kita kena tangkap. Campak tangkap macam tu. Ni adalah salah satu permainan tradisional. Kalau adik-adik tak tahulah, kalau orang yang sebaya dengan aku tengok video ni, mesti dia tahu apa tu batu seremban. Ataupun yang lebih tua daripada aku, mesti dia tahu apa itu batu seremban. Batu seremban ni, cerita dia macam ni. Waktu tu kita orang dekat quarters ni lah. Kat quarters ni budak-budak kecil memang sibuk sangat main batu seremban. Kalau tak dapat beli batu seremban, beli dengan kawan dekat sekolah. Kalau tak dapat batu seremban mana-mana, pergi ambil batu kat mana-mana. Batu yang betul tu, ambil 5 biji, main macam tu. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Dan nak dijadikan ceritanya lagi, waktu tu aku ada, tapi aku punya bentuk Hello Kitty. Macam tu. Warna pink kau ada? Tak ada kan? Waktu tu aku ada warna pink, batu seremban ada 5 butir. Nak dijadikan ceritanya. Dan nak dijadikan ceritanya, ada seorang kawan aku lelaki, dia tak ada batu seremban. Mak ayah dia tak nak buatkan, mak ayah dia tak nak belikan. Nak dijadikan ceritanya, kita pun kesian lah kat dia. Kadang-kadang dia pinjam kita orang punya kan. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, dia pun ambil batu dekat tepi longkang, dekat bawah quarters tu. Dia ambil 5 butir dekat tepi longkang. Lepas tu dia buat main tau. Mula-mula main okey. Lepas tu waktu yang kali keberapa dia main, dia campak. Lepas tu dia nak ambil batu tu, tak dapat. Lepas tu batu tu kena mata dia. Pak! Lebam, lepas tu besar warna biru. Kau faham tak? Dia macam Dajjal keluar hari Isnin. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Bapak besar mata dia, lebam biru macam tu. Lepas tu kita orang pun kena hantar dia balik rumah. Lepas tu mak dia tanya, ni kenapa mata ni? Kenapa biru-biru? Siapa tumbuk? Siapa sepak macam tu? Tak ada. Lepas tu dia pun mengaku dia main batu seremban, batu tu terkena mata dia. Lepas tu sampailah bengkak warna biru merah-merah macam tu kan. Lepas tu mak dia tu pun ingat macam kita orang pun ingat macam lebam biasa. Esoknya dia tak main. Esok lagi dia tak main. Rupanya mata dia makin bengkak, makin biru, makin teruk nak dijadikan ceritanya. Sebab kalau orang lebam mata biasa macam kena batu, takkanlah sampai lebam besar macam tu. Aku tak tahulah macam mana keadaan dia. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, dia pun dah lama tak keluar main. Rupa-rupanya mak ayah dia bawa dia pergi berubat, jumpa ustaz. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, ustaz tu kata batu tu sebenarnya ada anak jin. Dekat situ ada jin dan anak jin dekat situ sekali. Batu yang terkena mata dia tu adalah anak jin. Anak jin tu ada dekat batu tu. Lepas tu mak jin tu marah sebab dia pergi ambil batu tu sebab ada anak dia kat situ. Lepas tu mak dia tu pun tampar ke ludah ke apa tak silap aku dekat mata dia sampai jadi besar biru lebam macam tu. Kau faham tak? Lepas tu ustaz tu pun runding elok-elok dengan jin tu. Dia cakap, boleh tak engkau jangan kacau anak Adam ni, jangan kacau cucu Adam ni. Lepas tu kau lepaskan dia. Lepas tu dia kata tak nak sampai dia bagi anak aku. Rupa-rupanya kawan aku ni pergi ambil batu seremban tu, dia pergi isi bawah katil dia. Jadinya si mak jin ni marah lah. Lepas tu ustaz tu kata, puan pergi balik rumah. Lepas tu pergi ambil batu tu, isi dekat tempat dia balik. Punyalah tanya. Lepas tu sampai lah, memang dia bagi tahu lah benda tu ada kat bawah katil. Mak dia pergi ambil, mak dia pergi isi dekat longkang tu balik. Lepas je mak dia isi dekat tepi longkang tu, alhamdulillah mata semakin surut dan tak ada benda yang berlaku dah. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Nak dijadikan ceritanya disebabkan kisah ni kita orang terus tak main batu seremban daripada dulu sampai sekarang. Aku pun dah takut nak main batu seremban disebabkan kes tu lah. Sebab takut terambil benda yang kita tak nampak yang nak dijadikan ceritanya. Manalah kita tahu sebab kita tak nampak. Bukan salah budak tu pun, sebab budak tu nak main batu seremban, mak ayah dia tu pun tak nak beli. Bukan mahal pun batu seremban waktu tu. Dalam RM5 dah boleh dapat 5 butir. Tak pun RM2 dah boleh dapat 5 butir kan. Mak dia lah pun orang dia cakap murah je. Tapi nak buat macam mana? Mungkin mak dia waktu tu tak ada duit, ayah dia tak ada duit, ada masalah kewangan, kita tak tahu kan. Tapi nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, iklan sekejap. Okay, korang jangan lupa tekan link yang aku dah pin kat section komen dekat bawah tu. Tekan link tu, download, lepas tu buat account, lepas tu create account, lepas tu screenshot yang korang dah download dan create account tu, hantar dekat Instagram aku. Lepas tu tulis done. Okay, done.
link tu, tekan link tu lepas tu nanti tulis dan nanti aku akan buka DM Instagram korang. Lepas tu aku akan hantar link grup WhatsApp dekat korang dan korang akan masuk grup tu. Lepas tu korang akan dapat nombor aku sekali. Ni betul-betul aku janji, sebab yang hari tu aku still tengah balas sebab sangat ramai. Terima kasih korang yang dah download benda tu. Dan kepada korang yang belum download, aku minta korang untuk download lah, okay? Nanti aku akan bagi nombor tu untuk korang. Aku akan bagi link tu sekali. Korang tekan tunggu masuk grup tu, okay? Dan kalau korang dah tak nak main benda tu, just delete je. Kalau dah tak nak main benda tu, delete. Okay, delete. Tak payah nak tunggu-tunggu, delete je. Okay guys, so chapter kita yang kedua yang bertajuk Batu Seremban dah pun habis. So, kita pergi kepada chapter kita yang ketiga yang bertajuk Beyblade. Yes, Beyblade. Adik-adik mesti tahu apa tu Beyblade kan? So orang yang sama umur aku mesti tahu Beyblade tu apa. Tapi sebelum kita orang main Beyblade, kita orang main gasing paku. Ini dia gasing paku. Kita orang main ikat-ikat dengan tali, lepas tu baling. Macam tu kita baling. Kita orang baling gasing paku tu. Itulah gasing kita main sebelum main Beyblade. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okey, lepas je kita main gasing paku, kita orang terus berevolusi kepada Beyblade. Maksudnya Beyblade tu kita orang macam main waktu tu paling moden, paling canggih. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu nak dijadikan ceritanya lagi, kita orang dulu main dalam kuali. Sebab dulu gelanggang Beyblade yang macam ni mahal gila. Harga dia dalam RM50. Kalau tak silap aku, memang kita orang tak mampu nak beli. Lepas tu kita orang pun main lah dalam kuali. Aku rembat kuali ibu aku tu. Lepas tu kena rembat balik rumah, kena sepak dengan dia. Dah kena rotan. Dah pergi curi kuali dia, kena marah lah. Nak dijadikan ceritanya macam tu. So cerita yang Beyblade ni macam ni. Okay, waktu tu kita orang, aku, lepas tu kawan aku 2 orang lelaki, lepas tu seorang perempuan. Kita orang main Beyblade. Kita orang biasanya main daripada pagi sampai petang. Okay, kita orang main pagi dalam pukul 7 keluar, pukul 11 balik rumah makan. Lepas tu lepas zuhur keluar main lagi sampai maghrib. Nak dijadikan ceritanya hari tu kita orang main sampai lepas maghrib. Okey, sampai lepas maghrib kita main Beyblade tu, tarik dalam kuali. Lepas tu bila Beyblade tu masuk dalam kuali, dia macam ting 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 ting. Macam tu dia terkeluar. Beyblade dulu kalau langgar-langgar dia tak pecah. Okey, Beyblade sekarang langgar-langgar pecah kan. Beyblade dulu langgar-langgar tak pecah, dia terpelanting macam tu, macam terkeluar daripada kuali. Tapi dia still macam tu, tak pecah. Okey, nak dijadikan ceritanya, aku punya Beyblade tu terpelanting lah pergi kat tempat area tangga. Area tangga tu gelap waktu tu, memang tak ada lampu. Lepas tu pergi ke area tangga tu. Lepas tu kawan aku yang perempuan tu yang pergi ambil Beyblade tu. Dia pergi ambil Beyblade. Lepas tu bapak gila lama tak balik-balik dekat depan lift tu. Aku ingatkan dia ambil Beyblade aku, dia balik rumah dia curi. Lepas tu aku pun pergilah dengan kawan aku lagi 2 orang. Lepas tu aku panggil nama dia. Woi, mana kau? Aku cakap macam tu, mana? Lepas tu tak menyahut. Lepas tu aku pun macam, aku dah syak mesti dicuri ni, dia bawa balik kan. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, cari. Lepas tu kan aku duduk quarters, duduk tingkat 6. Lepas tu tiba-tiba lift terbuka. Lepas tu kita pergi dekat lift. Lepas tu ada kawan perempuan aku, ada mak dia, ada ayah dia dengan adik perempuan ke adik lelaki, adik perempuan dia 2 orang keluar daripada lift tu. Kau faham tak? Keluar daripada lift tu. Lepas tu aku tanya, bukan tadi kau main gasing dengan kita orang ke? Lepas tu mak dia cakap, tak ada, kita orang pergi keluar tadi daripada pagi. Dia orang pergi dekat Deru Beach Resort dekat Balok, Kuantan. Kau faham tak? Dia orang pergi berkelah daripada pagi sampai maghrib. Jadi persoalannya, sampai sekarang aku hidup ni, siapalah yang main dengan aku waktu tu? Siapa yang main Beyblade dengan aku waktu tu? Aku tak tahu. Aku tak tahu nak cakap apa. Tapi memang macam tu nak dijadikan ceritanya. Aku sampai sekarang pening. Dan aku tak bagi tahu dia pun. Aku tak bagi tahu mak dia, aku tak bagi tahu dia. Sebab aku takut dia tu pun takut. Lepas tu nak dijadikan ceritanya macam tu. So kan, aku macam, siapa yang main kita orang daripada pukul 7 pagi, 11 pagi, lepas zuhur sampai maghrib tu siapa? Nak dijadikan ceritanya macam tu. So aku rasa dia macam ni lah. Sebab kita orang ni main tak ingat dunia sampai ke maghrib kan, main. Lepas tu sampailah, aku rasa anak jin lah tu. Anak jin yang tumpang main sekali tu. Tapi kan yang aku pelik, dia tak masuk rumah aku. Budak perempuan yang kawan aku, dia tak masuk rumah aku daripada pukul 7 pagi tu. Biasanya dia masuk rumah aku tau. Ni dia tak masuk. Daripada pukul 7 sampai pukul 11, sampai lepas zuhur, sampai ke maghrib. Waktu macam kita orang masuk rumah, dia tak masuk rumah aku. Dia duduk kat luar rumah. Aku rasa tu anak jin lah. Sebab kita orang pun main tak ingat dunia kan. Main-main je. Lepas tu kita orang esoknya tak keluar rumah, takut. Sehari je esok keluar dah. Macam tu, budak-budak kan bodoh. Lepas tu macam seramnya sehari, yang lain tak takut dah. Macam tu. Esok-esok ni kita main macam biasa. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, so chapter kita yang ketiga yang bertajuk Beyblade dah pun habis. So dengan habisnya chapter ketiga kita, so habislah cerita seram kita pada kali ini. Sorry guys, cerita aku tak berapa seram macam cerita YouTuber lain. So nak dijadikan ceritanya macam tu. Aku harap korang terhibur dengan konten aku kali ini. So kepada korang yang percaya, dan kepada korang yang tak percaya, aku tak boleh salahkan korang. Aku tak boleh paksa korang untuk percaya. Sebab kita semua manusia, ada
menggunakan akal dan fikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? So guys, seperti aku cakap tadi, jangan lupa untuk follow all of my social media dekat Instagram, dekat TikTok, dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku dan tekan notification bell tu ting tong, sebab nanti korang akan dapat notification lebih awal kalau aku ada upload apa-apa video macam tu. So nak dijadikan ceritanya, jangan lupa tekan link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Tekan download, buat account ataupun register, hantar dekat DM Instagram aku. Lepas tu tulis done. Lepas tulis done, yang korang screenshot tu, lepas tu korang tulis done. Lepas done, nanti aku akan hantar dekat korang link group WhatsApp Ikmal Nations Official dekat WhatsApp. Okay, so jangan lupa buat tu. Aku tak paksa, tapi kalau korang boleh buat, terima kasih. Alhamdulillah. So guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram ataupun konten-konten yang akan datang. So bye.